Latihan Keris Aman Capstone 2015 yang bermula 11 Ogos melabuhkan tiranya pada 24 Ogos lalu. Seramai 946 orang peserta dari 29 buah negara terlibat dalam latihan pengaman ini telah berjaya menamatkan 2 sesi latihan, iaitu latihan staf STE dan latihan medan FTE. Latihan ini hasil kerjasama Angkatan Tentera Malaysia ATM sebagai tuan rumah dengan United States Pacific Command di bawah program Global Peace Operations Initiative GPOI Amerika Syarikat yang dijalankan di ladang Suabetong dan Menyala Port Dickson, Negeri Sembilan. Jika minggu lalu, dokumentari Alpha telah memaparkan latihan STE, kali ini kami paparkan bagaimana anggota tentera dari pelbagai negara dilatih dari segi mental dan fizikal sebelum menyertai misi pengaman. Latihan medan FTE ini melibatkan seramai 410 anggota tentera, iaitu 2 pelatun dari Malaysia dan 8 pelatun dari Indonesia, Bangladesh, Nepal, Kemboja, Filipina, Mongolia, Brunei dan Amerika Syarikat. Situasi dia, pada waktu pagi kita ada mempunyai kelas teori, secara teori. Pada waktu pagi kita akan ajar ataupun secara kasar kita akan tunjuk bagaimana mengendalikan latihan pada waktu petang. Kebanyakan pelatun yang terlibat di dalam Capstone ni adalah anggota tentera yang terlatih daripada pelbagai negara. Walau bagaimanapun kita memerlukan mereka revise. Kebanyakan adalah ulang kaji dan yang penting mereka memahami apa prosedur dan juga peraturan yang ditetapkan oleh United Nations. Latihan medan FTE meliputi 6 jenis penugasan atau lanes training utama dalam operasi pengaman, iaitu foot patrol, convoy escort, checkpoint, cordon and search, humanitarian distribution site dan United Nations designated site. FTE penting dalam menyediakan anggota bagi melaksanakan tugas sebagai seorang pengaman mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Pendedahan mengenai Rules of Engagement ROE dan juga Protection of Civilian BOC dalam misi pengaman ini adalah sangat penting kepada setiap anggota. Yang kita emphasize ini adalah Capstone Doctrine. Right? It's a Capstone adalah doctrine. And then apa yang ada tiap negara ni ada mission, ada sekolah, ada pengaman masing-masing. Jadi salah satu objektif dalam exercise ini adalah untuk perbezaan piawaian latihan tu untuk kita standardizekan. Jadi kalau negara-negara yang datang tu bila dia exposed to this kind of doktrin pengajaran yang macam ni, jadi dia akan diimplementasikan. Jadi maknanya ini sebagai satu some sort like a benchmark for them to bring back to their country dan to practicekan benda tu apa yang diajar di sini, dan it will be continuity until the end lah. So it's important that we teach all peacekeepers that it's important that you just not ignore the problems that might be happening with the civilians, like somebody's hurt or somebody's being abused. That as a peacekeeper, it's your responsibility to do something, you know, whether that's call it up so that they can have help, or whether that's do something, step in between so that you could stop bad things from happening. Too often on mission, folks are just simply driving by because they're focused on their mission only. But their mission also is to protect civilians, and it's very important that all peacekeepers understand that. Yes, each country does have a different kind of rule engagement, but when they go on mission as UN peacekeepers, just like this exercise, everybody comes together as a world, you know, everybody comes together as a team of teams.
Checkpoint ataupun tempat kawalan lalu lintas adalah latihan bagi tugasan menjaring pergerakan keluar masuk kawasan dan laluan yang dipertanggungjawabkan atau menghadapi krisis. Pemeriksaan akan dijalankan terhadap seseorang individu ataupun kenderaan yang berada atau melalui kawasan tersebut. We have altogether 9 trainer. It's a multinational thing, comprised of multinational trainer, whereby we have the one daripada Bangladesh, one from US and one from Japan. Besides, we have 6 daripada Malaysia. Okay, so generally kita punya lane training, we are actually providing for the checkpoint training. In order to train them and prepare them so that this platoon is able to carry out their task at the mission area when they have to conduct the checkpoint. Okay, so this is actually the command post. That is where the platoon commander, they can command everything. Semua sekali di sini. Okay, on the left hand side, the thing will be the detention. Kalau you look at the detentions, it's actually we plan to have a tool because when you go to the scene, we have to be very sensitive in terms of gender, culture and so forth. So they supposed to have a male dengan female. Okay. On top of that, macam semalam, so we did provide them with the class on the protection civilian and protection child. So when you macam tadi, when they have a child soldier, how they handle the child, that's also very important, which we will emphasize during jobnya training. If you look at the right hand side, that will be actually the secondary research area. Same thing also. When talk about secondary research area, is that the sekiranya is there any lady and so forth because of culture reluctant to be searched in the open space, so they have to bring it to the secondary area where we have the male and female. Okay, whereby kau kena when talk about thorough search, sometimes you need to remove some of those clothing and so forth. That's why you have the secondary research area. Okay. Kawat besi dipasang di sekeliling kawasan pemerintahan yang menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan larangan yang bertujuan bagi langkah keselamatan serta memastikan tiada aktiviti yang menyalahi undang-undang berlaku. Dan pada masa yang sama juga, setiap kenderaan yang melalui kawasan tersebut tidak mengganggu segala urusan dan pelaksanaan yang sedang dijalankan. Okay, don't worry. You will be safe. Please follow me. You will be safe, okay? You will be back to your parents. Okay. Are you okay? Don't afraid. Okay, don't afraid. Okay. Okay. Sit down, please. Please. Di sini saya bertugas untuk khusus land checkpoint. Saya bertugas sebagai penjaga untuk tahanan wanita dan anak-anak. Kalau untuk wanita mungkin perlakuannya kita periksa dulu, sebelumnya sudah diadakan pemeriksaan. Terus nanti kita menunggu dari lokal polis. Untuk anak-anak mungkin kalau mereka panik kita bisa menenangkan mereka sampai lokal polis atau lokal authority datang. Demikian. Here. Please, follow to the arahan dia. You enter the checkpoint. Latihan konvoi escort pula adalah persiapan bagaimana melaksanakan tugasan memberi kawalan keselamatan terhadap misi bantuan kemanusiaan yang dibawa dari satu tempat ke satu tempat yang lain di kawasan atau laluan yang menghadapi krisis. Dalam misi ini, 2 kenderaan yang membawa bekalan bantuan kemanusiaan akan berada di tengah dan akan diiringi oleh 4 kereta perisai yang berkawal di hadapan dan belakang sepanjang perjalanan. Kita ada 7 objektif. Objektif yang pertama adalah dari segi reporting proses, satu proses melapor antara itu orang kata antara hubungan di antara platoon komander dengan ketua konvoi. Di mana ketua konvoi ini adalah seorang yang
awam ataupun daripada humanitarian assistance ni. Yang kedua ialah kita nak tengok macam mana dia orang kata protection action, macam mana dia tindakan mereka untuk memberi perlindungan kepada konvoi bantuan kemanusiaan ni apabila berlaku sesuatu kejadian lah. Dan juga objektif yang ketiga ialah di mana kita tengok macam mana dia gunakan interpreter, ketua pelatun. Kadang-kadang kita tengok bila dia sampai satu sekatan, mereka akan bertemu dengan sekumpulan penduduk ataupun kumpulan-kumpulan yang rebel yang tidak membenarkan mereka untuk melalui sesuatu kawasan. Di manakah ketua pelatun tu perlu membuat menggunakan interpreter untuk orang kata negotiate dengan kita dia punya rebel untuk membenarkan mereka melepasi sesuatu halangan. Dan juga dia dari segi code of conduct, kita nak tengok pelatun di mana dia menunjukkan disiplin yang tinggi. Dia perlu mematuhi prinsip-prinsip code of conduct yang telah digariskan oleh seseorang anggota yang bertugas di misi pengaman. Dan akhir sekali adalah respect of humanitarian space. Dia perlu dalam pelatun semasa memberi pengawasan dan menjalankan tugas memberi escort kepada memberi escort kepada konvoi ini, dia perlu mengambil kira orang kata respect humanitarian space ni, dia tidak boleh mengganggu apa-apa ruangan untuk humanitarian ini untuk menjalankan tugas mereka. Distribution site ataupun tempat untuk menyimpan, mengagihkan bantuan kemanusiaan seperti makanan, peralatan dan pakaian yang akan diagihkan kepada mereka yang layak menerima. Fungsi pengaman adalah untuk mengawal di sekeliling kawasan pengagihan tersebut dari sebarang gangguan ataupun serangan pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam latihan designated site, terdapat hospital Medan ditempatkan di kawasan terlibat krisis bagi memberi bantuan kemanusiaan dan perubatan. Bagi sesi latihan di Hospital Medan ini, Angkatan Tentera Malaysia bekerjasama dengan doktor atau pakar perubatan Tentera Amerika Syarikat. Kita belajar tentang perubatan terkini daripada mereka. Contohnya latihan pre-hospital, trauma life support, latihan tactical combat casualty care dan juga latihan medical first responder. Yang mana ketiga-tiga latihan ini amat diperlukan oleh kami dan kita perlu satu silibus yang lengkap daripada United States lah. Kita banyak buat exchange dan kita sharing the knowledge and exchange the knowledge. Dari segi equipment, kita dah establish level 2 hospital, field hospital lah, Hospital Medan, yang mana kita ada unit triage, unit emergency, unit sakit luar, bilik bedah, ICU, ward, makmal dan X-ray, juga dental service. Memang equipment amat penting untuk sesuatu hospital itu dapat berfungsi dengan baik, dan alhamdulillah setakat ni Kor Kesihatan Diraja telah memberi kita bajet yang banyak untuk membeli equipment yang baru supaya ia dapat berfungsi semasa latihan dan juga semasa bencana yang sebenar, seperti mana yang telah kita adakan di Manik Urai pada tahun lepas. Bertemakan keamanan dan pengaman profesional, latihan ini sekaligus dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kemahiran anggota kontingen Malaysia Malbat yang akan melaksanakan misi operasi pengaman PBB di Lubnan pada September ini.
Bagi Kapten Dr. Buvena Vigneswaran sebagai salah seorang anggota kontijen Malaysia Malbat yang akan melaksanakan misi operasi pengaman PBB di Lubnan pada September ini, beliau menyifatkan latihan ini sebagai persediaan bagi meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan kemahiran sebelum memulakan tugas yang sebenar. Sangat penting. Saya rasa kumpulan yang akan pergi Lubnan ni bertuah. Pasal kita sebelum nak pergi, kita akan ada real life training. So, praktikal yang real life ni, apa yang kita pelajari, macam refreshment untuk macam mana kita nak handle trauma, macam mana kita nak buat medivac, casivac. Lepas tu, macam mana kita nak establish hospital atau level 1 hospital, level 1 plus hospital. So, apa yang kita nak dalam SOP tu, kita belajar dalam latihan ni. Well, today the U.S. and Malaysia medical personnel have been exercising together, sharing experiences on trauma management, basic first responder, sharing medical expertise, and practicing together on some of the techniques. Rondaan jalan kaki ataupun foot patrol merupakan latihan yang memerlukan pelatun membuat rondaan jalan kaki ke kawasan tanggungjawab ataupun krisis. Semasa latihan ini, pelatun dikendaki membuat rondaan sejauh 3.2 km dan berhadapan dengan pelbagai latihan halangan. Dia bagi kamu jumpa budak tu, tapi aku tak nak masuk. You insist, we cannot allow you to see the door. Kalau kau menolak, dia tak akan bagi hukum. Aku tak kira. Aaron. Aku tak kira. Aaron, dengar dia cakap. Bagi latihan cordon and search, cari dan geledah adalah situasi di mana terdapat kumpulan pemberontak yang menyimpan senjata ataupun bahan letupan di sesuatu tempat. Apabila mendapat maklumat lokasi letaknya bahan berbahaya tersebut, operasi mengepung dan menggeledah akan dilakukan. Semua peserta ataupun pelibatan daripada negara-negara yang menghantar dalam mengisi misi dalam PBB perlu ataupun mesti mengikut segala ketetapan agar tidak mendapat bantahan daripada masyarakat dan dalam masa yang sama dapat menyokong bentuk keamanan yang ditetapkan mengikut mandat daripada PBB. Berhadapan sekumpulan pemberontak yang degil dan ganas, lebih-lebih lagi bersenjata, memerlukan kemahiran mental dan fizikal yang tinggi bagi setiap anggota pengaman ini melakukan keputusan dan tindakan yang cepat dan tepat. Untuk perkara-perkara seperti begini kami telah diterangkan. So walau macam mana pun kami tetap stick dengan apa yang kami belajar. Contoh sekiranya kami berhadapan dengan orang yang dalam situasi benar, dalam keadaan marah, kami perlu sentiasa tenang. Sebab itu tugas kami. Sebab kami diajar untuk tidak mengambil tindakan yang drastik. Aku gangster lah weh, gangster! Akan village! Untuk memastikan emosi saya berada dalam keadaan tenang, saya kena set up dalam minda saya bahawa saya menjalankan tugas sebagai seorang pengaman dan bukan sebagai seorang tentera perang yang ditugaskan untuk membunuh mana-mana individu yang bersalah.
Selepas anggota pelatun selesai melaksanakan latihan, akan diadakan satu penilaian yang disebut sebagai After Action Review, di mana setiap pelatun akan diberitahu di mana kelemahan dan juga penambahbaikan yang perlu dilakukan pada masa hadapan apabila ditugaskan ke kawasan misi. Saya diberikan tugasan untuk menilai salah satu daripada aktiviti yang dilaksanakan oleh pelatun. Jadi apa yang ditekankan dalam penilaian ini adalah protection of civilian, and then penggunaan role of engagement, and also dia punya code of conduct. So apa yang dinilai itu adalah apa yang sepatutnya pelatun lakukan ketika berada di kawasan misi. Salah satunya adalah bagaimana untuk menggunakan protection of civilian. Bagaimana kita melakukan operasi tetapi dalam masa yang sama kita menjaga kebajikan orang-orang tempatan. Setiap pelatun dia ada SOP masing-masing. Jadi untuk part SOP kita tak nilai. Tetapi apa standard ataupun objektif yang kita nak nilai tu everyone must achieve. Dia must follow dia punya objektif. So far it is very good response. Everyone gunakan SOP yang sepatutnya telah digariskan oleh UN lah. Penglibatan dan usaha Malaysia dalam misi pengaman PBB berasaskan kepada kepentingan nasional dan strategik dapat mempamerkan kepada dunia luar akan keprihatinan negara berhubung isu-isu keamanan, keadilan dan keharmonian sejagat. Kemampuan dan usaha Malaysia untuk menyertai misi PBB selain mengambil kira elemen kepentingan nasional juga didorong oleh kemahuan bagi mendapat pengiktirafan negara luar atas kemampuan negara menyumbangkan kepada pembentukan keamanan dan keharmonian global. Kerjasama sebegini jika dilihat melalui sudut liberalisme, adanya trend di kalangan negara bangsa memasukkan diri dalam kelompok yang berasaskan pertalian yang boleh mewujudkan gabungan.